Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Zuhilmi bin Zainuddin, lebih dikenali sebagai Zul. Saya berusia 21 tahun. Kini telah menetap di Johor Bahru selama 20 tahun. Saya merupakan salah seorang pelajar diploma seni kulinari di Kolej Hiasan Pelajaran Johor di Kulai. Okay, pada hari ini saya akan kongsikan kepada anda semua dua resepi yang amat mudah dan simple, iaitu donat dan burger Malaysia, lebih dikenali sebagai paus sambal. Bahan-bahannya ialah esen vanila, telur, gula kasta, mentega, ubi kentang yang telah direbus dan dilenyek, yeast dan susu tepung. Okey, sekarang ni kita ada tepung gandum anggaran dalam 1 kg yang telah diayak. Okey, pertama sekali kita akan masukkan gula kasta. Kita akan masukkan gula kasta. Dan kita akan masukkan susu tepung. Susu tepung. Dan kita akan masukkan yeast. Okey, selepas kita masukkan yeast, kita gaulkan yeast sikit supaya dia tidak bercampur dengan garam. Bila dia bercampur dengan garam, yeast ni akan rosak. Okey, jadi kita letak dekat sini. Anggaran garam dalam setengah sudu kecil. Dan kita masukkan mentega. Kita masukkan mentega. Kita masukkan telur yang telah dikacau lah. Telur yang telah dikacau. Okey, sekarang ni kita gaul dulu. Gaul sehingga dia sebati. Okey, first kali tepung ni yang telah diayak, bila kita ayak tepung ni, dia akan jadi lebih ringan dan mudahlah untuk tepung ni akan naik nanti 2 kali ganda. Okey, lepas kita dah gaul, dah sebati semua, kita letakkan air sedikit demi sedikit untuk menjadikan satu dough. Okey, selepas semua bahan-bahan sudah sebati, kita masukkan ubi kentang yang telah dilenyek. Ubi kentang ni sebiji je, anggaran dalam besar penumbuk, boleh. Dan kita masukkan esen vanila dalam 1 sudu kecil. Okey, kemudian esen vanila ni untuk hilangkan anyir saja daripada telur tu kan, dan kita sebatikan dia. Okey, perbezaan dough ni nak tunggu dia sebati atau tak. Bila semua bahan-bahan dah sebati, bila kita uli dough ni, dia tidak melekat dekat tangan kita, dekat sekeliling kita punya ni lah. Okey, dough kita semakin sebati dan nampaknya dough kita besar, jadi saya akan bahagikan kepada 2 untuk dia lebih cepat mengembang. Okey, anggaran masa bagi dough ni untuk mengembang, dia ikut pada cuaca yang kita buat. Contoh, kalau kita buat pada cuaca yang panas, dia cepatlah mengembang. Kalau sejuk, mungkin lambat sikit. Anggaran masa dalam 15 minit dan 20 minit lah. Okey, jadi ni saya telah bagikan kepada 2. Kita letakkan sikit tepung supaya dia tak melekat nanti bila dia mengembang. Okey, selepas kita bagikan kepada 2, kita ambil wrap. Selain wrap, kita boleh gunakan kain lembap untuk tutup atas supaya dia mengembang lebih elok dan 2 kali ganda daripada saiz yang sedia ada ni. Okey, sementara kita menunggu dough kita naik, kita sediakan bahan untuk sambal burger Malaysia kita. Okey, yang pertama, bahan-bahannya adalah asam keping, gula Melaka, bawang Holland, bawang putih 4 ulas, lada kering, bawang merah, dan last sekali adalah ikan bilis.
Ini adalah special menu. Okey, first kali untuk bahan di blend. Untuk di blend, kita ambil bawang kecil, ambil 4 biji dan kita potong untuk di blend nantilah. Kalau saya kat rumah, saya tak potong-potong, saya terus je masuk. Okey, bawang besar ni saya bagikan 2. Satu untuk saya nak tumis nanti. Okey, ini untuk tumis. Dan ini untuk blend lah. Kita potong bawang putih kecil-kecil untuk blend. Oh, hidung saya pun dah berair Tak apa, kita teruskan. Okey, bahan-bahan ni kita satukan untuk di blend nanti. Okey, bawang holland ni kita iris untuk nanti nak masukkan selepas sambal kita dah naik minyak. Baru kita letak bawang holland. Okey, selepas kita potong bahan-bahan untuk di blend tadi, kita masukkan dalam blender bawang cili kering dan kita ambil sedikit ikan bilis ni, kita letak dalam ni untuk rasakan lebih kau, sebab kata orang tu. Okey, kita tambahkan air sikit. Air ni kita agak-agak. Okey, dan kita tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita blender halus Okey, selepas kita blend sambal tadi, kita panaskan minyak untuk kita goreng ikan bilis kita. Minyak kita agak-agak lah. Okey, nampaknya minyak kita sudah panas. Okey, jadi kita ambil ikan bilis kita, kita goreng. Kalau ikan bilis kita banyak, kita buat 2 kali goreng lah. Okey, nampaknya kita punya ikan bilis dah nampak keemasan macam ni. Okey, jadi kita boleh angkat. Kita angkat. Pastikan kita toast dulu Okey, selepas kita dah toastkan ikan bilis tadi, kita tumiskan bawang. Kita guna minyak yang kita goreng ikan bilis tadi supaya dia wangi. Okey, kita tumis bawang dahulu. Bagi dia garing sikit supaya kita nak bawang ni manis nanti. Sampai kita manis. Okey, api kita agak-agak sedang sikit sebab supaya kita tak nak kita punya sambal ni nanti hangus. Nanti rasa dia dah lari dah. Okey guys, nampaknya bawang kita sudah semakin matang di sini. Okey, jadi kita ambil sambal kita yang telah di blend tadi, kita masukkan. Kita masukkan sahaja. Okey, gaul. Kita gaulkan dia. Bagi sebati. Kita tunggu sehingga dia pecah minyak lah dan naik bau. Okey, kita ada gula melaka. Kita letak gula melaka ni agak-agak saja untuk menambah manis dan colour. Okey, sementara kita menunggu sambal kita nak pecah minyak, kita boleh tambahkan sedikit gula, garam dan secukup rasa. Garam ni sikit saja sebab kita tak nak terlalu masin. Sebab nanti kita letak ikan bilis dia dah masin. Jadi bila kita letak lagi garam, nanti dia semakin masin nanti. Okey.
Gula kita letakkan secukup rasa sedikit sahaja. Okey, kemudian kita gaul sehingga nampaknya kita punya sambal ni pun dah bertukar color. And ini asam keping, kita boleh letakkan asam keping untuk menambahkan rasa masam sedikit dekat sambal kita. Bila sambal kita dah naik minyak, kita boleh letakkan bawang Holland kita. Okey, kita letak je semua. Dan kita gaul. Bila kita letak bawang Holland ni memberi rasa manis kepada sambal kita. Jadi bila kita letak dalam burger Malaysia kita, kita akan rasakan kerangupan dan kemanisan tu. Gitu. Okey, kita tak nak bawang Holland kita layu. Kita terus letakkan ikan bilis kita. Okey. Kita gaul sampai sebati. Jadi kita pun boleh tutup api. Dan letak dalam bekas lah. Lepas ni kita nak buat doughnya pula. Okey, nampaknya dough kita dah naik seperti yang anda lihat. Dough kita mengembang dengan elok. Okey, kita buangkan udara dia dulu. Kita buang udara dia. Dan kita letak di atas papan kita. Okey. Sebelum tu kita gunakan tepung sikit supaya dia tak lekat. Kita buang udara dulu. Okey, lepas dia anda lihat dough kita telah cantik mengembang dan kita bagi kepada 12. Kalau saya bagi kepada 12, ikut suka sendirilah. Kita rasa sendiri nak bagi berapa banyak. Kalau bagi saya, kalau sebesar macam ni, kita bagi 12 saja. Cara potongan ikut kita rasa sendiri juga. Okey. Yang mana nak timbang, boleh timbang. Tapi kalau macam saya ni, jenis yang terus buat je. Jadi tak payah nak timbang-timbang. Okey, selesai potong. Ambilkan tepung sedikit supaya dia tak lekat. Okey, masa ni untuk kita bulatkan dia. Cara bulat dia ikut kita rasa sendiri. Kalau saya buat yang senang je lah. Okey, sebelum kita letak dia dah kat atas kertas ni, kita taburkan dulu tepung ni supaya dia tak lekat nanti bila kita nak goreng nanti. Tujuan kita letak kertas bawah ni sebab kita tak nak dia melekat kalau tak ada kertas. Okey. Kita sudah pun membulat-bulatkan macam ni. Dan ini kita buat donat dulu. Okey, bila kita dah buat bulat-bulat macam ni, kita tekan saja. Tekan macam ni. Biar dia lebar sikit macam tu. Okey, kita tekan.
Okey, selepas kita tekan, kita ambil acuan ni. Kita tekap je. Gitu. Okey, seperti yang anda lihat, kat sini donat kita pun sudah dibentuk dan pau kita pun sudah dibentuk. Okey, sekarang ni kita akan panaskan minyak. Kita panaskan minyak dengan api yang perlahan-lahan. Sebab kita tak nak dia hitam sangat dan luar dia hitam, dalam tak masak. Okey, jadi kita guna api yang perlahan-lahan. Okey, kita masukkan minyak. Minyak ni kalau boleh banyak pun tak apa. Okey, sebab kita nak dia nanti warna dia lawa dan masak dengan sekata. Pastikan api kecil ya. Okay, jadi kita guna, kalau macam saya guna chopstick, jadi senang nanti kita untuk balik-balikkan. Kita goreng donat dulu. Pastikan bila kita pusingkan dia sekali je. Kalau banyak kali, minyak dia, donat ni akan serap minyak. Jadi kalau kita makan nanti banyak minyak, tak sedap, kolesterol tinggi kan. Okey, kalau macam saya suka belik dulu. Tengok kalau dia dah matang, dia dah brown, colour dia tukar. Okey, baru kita balikkan. Okey, kalau macam ni, kalau dah brown macam ni, kita dah boleh balikkan lah. Okay, nampaknya donat kita sudah masak. Okay, bila dua-dua belah dah bertukar colour, kita dah boleh angkat lah. Okay, selepas kita menggoreng donat, kita boleh masukkan untuk burger Malaysia kita lah. Kalau boleh bila nak menggoreng tu, kita goreng yang belah atas dia dulu. Sebab nanti dia akan cantik. Kita tunggu dia bertukar colour dan baru kita balikkan dia lah macam kita buat donat tadi. Okey, nampaknya pau kita pun sudah bertukar colour. Jadi kita balikkan dia. Okey, kita tunggu bawah dia pula bertukar colour. Pastikan pakai api yang paling kecil sebab nanti kita takut dalam luar nampak brown, dalam dia tak masak. Macam tu. Okey, nampaknya burger Malaysia kita pun sudah masak. Jadi kita angkat satu persatu. Pastikan kita toast dulu minyak sebab nanti takut adunan ni serap minyak.
Okey, so kita akan potong. Kita ada timun, tomato dan daun salad untuk letak di burger Malaysia kita supaya nampak lebih meriah lagi. Kita potong ikut suka. Siapa yang nak tebal boleh potong tebal. Okey, sekarang kita akan potong burger Malaysia kita. Kita potong, jangan sampai putus Okey, macam yang anda lihat. Tengok. Gebu tak? Gebu kan? Okey. Kita masukkan sambal. Tak kisah yang mana nak letak salad dulu ke, timun dulu ke, ikut kepada cita rasa sendiri. Macam saya letakkan sambal dulu. Okey, kemudian baru letakkan timun, tomato dan salad. Nampak meriah kan? Okey, nampak tak? Okey, selepas burger Malaysia kita siap, kita ambil donat yang kita goreng tadi bersama dengan gula kasta. Kita akan salut dia. Okay. Kita ambil donat ni, semasa dia dah suam-suam, baru kita letak di dalam gula ni lah. Dan kita salutkan dia. Cara untuk salut ni ikut cita rasa sendiri. Yang mana lebih mudah, boleh gunakan. Cara saya ambil chopstick je pakai. Okey, ini dia dua resepi yang paling mudah dan simple yang anda di rumah boleh lakukan dan boleh buat. Sekian daripada saya. Terima kasih. Selamat mencuba.